uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni astaudi'uka ma lam tanihi farduhu ilayya indaha qilat. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 23 ni. Muka surat 23 bawah sekali dah. Kata maka kau yang membilangkan kidam dan bakal sifat salbiah. Muka surat 23 bagi bawah sekali dah. Dia kata dan kau yang membilangkan kidam dan bakal sifat salbiah. Jadi kau yang membilangkan kidam dan bakal sifat salbiah, itulah kau yang membilangkan kidam dan bakal sifat salbiah, kau yang mutamak. Jadi mana di sisi kau mutamak, dia bila kidam dan bakal ni masuk di sifat salbiah, itu mutamaknya. Baik. Bila kau mutamak, dia bila kidam dan bakal ni sifat salbiah, maka dikatakan pada sifat salbiah itu hiya ghairuhu. Maka dikatakan dinamakan pada sifat salbiah itu hiya ghairuhu. Artinya arti hiya ghairuhu tu, arti kata hiya ghairuhu, sifat itu. Maksud sifat itu ialah sifat salbiah ni. Sifat itu sifat salbiah lain daripada zat tu. Jadi sifat hiya ghairuhu, hiya ni kembali sifat salbiah lain daripada zat dia. Jadi sifat salbiah ni bukan diri zat tu. Lain daripada zat. Sifat salbiah itu lain daripada zat. Bisa. Jadi kita pegang gitulah. Kita pegang satu intikad kita. Ulama mengatakan sifat salbiah ni ialah hiya ghairuhu, iaitu sifat salbiah ni lain daripada zat. Berarti bukan diri zat lah. Sifat salbiah tu bukan diri zat. Baik. Di situ. Maksud lain daripada zat tu bukan diri zat. Sifat salbiah, kidai bakar tu bukan diri zat. Dan kata setengah ulama, kidam dan bakar itu beralih pada kidam tu. Kata setengah ulama, kidam dan bakar itu sifat nafsi. Beralih pada kidam tu. Jadi kata setengah ulama, kata kila ni lah. Jadi kata kidam dan bakar itu sifat nafsi. Seperti wujud juga. Jadi kata nya kidam bakar ni sifat nafsi juga. Sepengah wujud tu. Ini katalah. Baik. Tidak mutamak. Maka kaul ini, kaul mana? Maka kaul ini kila tadi lah. Maka kaul ini kaul mengatakan kidam dan bakar sifat nafsi seperti wujud juga. Do'if. Apa do'if? Tak dapat dipegang akan dia. Tak nak pegang lah. Tak nak pegang, tak nak ujah dengan dia situ. Kalau bahasa kita abaikan lah. Kalau bahasa luar ni tak abaikan, tak sepeduli lah. Dia kata begitu tu. Hal utamaknya, kidam bakar sifat salbiah. Ada ulama yang mengatakan kidam bakar sifat nafsi juga. Seperti wujud, maka ni qadu'ih dia panggil. Qadu'ih kita abaikan lah.
Tu dia. Tak sogel lah. Baik. Cuma sebagai ilmiah kita lah. Sebagai ilmiah kita, sebagai pengetahui kita, tak apa situ tu. Baik. Kemudian kata musannif pula, musannif Syekh Sanusi pula juga dalam mata Ibrahim tu, dia kata summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatul ma'ani. Kemudian kata musannif pula, kata Syekh Sanusi pula juga dalam mata Ibrahim tu, kata summa yajibu lahu ta'ala, summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin, summa kemudian yajibu wajib lahu baginya, bagi Allah Ta'ala sab'u sifatin, 7 sifat tusamma sifatul ma'ani, dinamakan dia 7 sifat ni sifat ma'ani. Baik. Habis dah 2 sifat sifat nafsi dan sifat salbiah, masuklah musannif nak menyatakan sifat ma'ani ni. Artinya kemudian wajib pula bagi Allah, sebagaimana wajib bagi Allah wujud idai baku mukhalaf dengan akhir tadi, begitu juga wajib bagi Allah Ta'ala 7 sifat dinamai akan dia akan 7 sifat ma'ani. Jadi mana selain daripada sifat dulu, selain daripada wujud idai baku mukhalafah kemnasi, wajib juga Allah Ta'ala bersifat dengan 7 sifat ni, dinamo akan dia di sifat ni sifat ma'ani. Baik. Dan katanya, kata musannif, kemudian itu dalam mata tu, masuk kemudian sini dalam mata sumajibu tu, baik kedua pada atas kurungnya tu. Dan katanya, kata musannif, kemudian itu, mana summa tu lah, kemudian tujuan kita summa kemudian dalam mata kurungnya baik kedua tu. Apa summa sini? Kata kemudian atau summa itu tertib dia panggil. Summa li tertib pada sebut dia saja je. Summa ni panggil summa li tertib, mana pada sebut dia saja ya. Nama dia summa tu summa li tertib. Baik. Kemudian dan kata musannif, kemudian itu mana summa itu, summa dalam mata tu summa ibu tu. Kemudian tu balik bahasa itu summa mana kemudian. Jadi musannif menyatakan summa gapo summa tu. Jadi katanya musannif, kemudian itu tertib pada sebutan jua sebut dia saja ya. Summa kemudian ni dikatakan tertib pada sebut dia saja ya. Bukan tertib pada hakiki dak. Maksudnya summa sini pada sebut dia saja. Bukan summa hakiki dak. Bukan sifat Tuhan ni pertama wujud, dua kira dia, tiga dak gitu dak. Cuma ni perbilangnya saja. Kita sebut dia saja aja. Sebut dia ke mana? Pertama sifat wujudi, nafsi, mana wujud. Lepas tu sabiah 5. Lepas tu hal ni pula wujud apa ni, kudrat iradat tu. Jadi kemudian summa sini ni mana panggil pada sebut dia saja aja, bukan hakikat dak. Maknanya hakikat Allah Ta'ala bukan betul pertama wujud, kedua dia dak, ni sebut dia saja aja. Gitu. Nak sebut 7 tu tak boleh lah. Nak sebut sekaligus sifat nafsi, sifat sabiah, sifat ma'ani, nak sebut sekaligus, sifat tu tak boleh lah. Sebut sesuatu ni sebuah bilangnya saja je. Dia sebut-sebutan. Hakikat ke gitu tak. Hakikatnya sifat tanda tak letak dia, kalau dia melakukan sifat tanda tu. Gitu.
Sebab apa dia kata kemudian sini summa ni tertib tersebut dia saja. Berkata tertib berhakiki kerana ilat tu. Kerana ni ilat sebab apa dikatakan summa yajibu sini, summa tertib tersebut dia saja. Tidak tertib pada hakikinya. Sebab apa? Sebab kerana ilat tu. Kerana sekalian sifat Allah Ta'ala itu qadim lagi azali. Semua sifat Ta'ala ni qadim lagi azali. Semua sifat Ta'ala ni qadim lagi azali. Tiada terdahulu setengah atas setengahnya. Sifat Ta'ala ni qadim lagi azali. Dan qadim lagi azali tidak terdahulu setengah sifat di atas setengah sifat situnya. Atau kata wujud dulu tidak kira situnya. Kerana sifat Ta'ala ni qadim lagi azali. Tak dulu tak dia situ tu. Gitu ya. Mesti. Artinya, baik. Maksudnya tafsir tu. Artinya, sudah selesai daripada mengkhabarkan sifat nafsiyah dan sabriyah. Jadi maknanya, nisbah kata sumayibu hingga akhir tadi, selepas daripada musannif menyatakan, memberitahu sifat salbiyah dan sifat nafsi, maka musannif khabar pula, Nabi pula tujuh sifat ma'ani tu. Gitu. Artinya sudah selesai daripada mengkhabarkan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah, maka hendak mengkhabarkan sifat ma'ani pula. Jadi maknanya husnul majibu tadi dengan makna musannif selepas daripada mengkhabarkan, memberitahu sifat nafsi dan selepas memberitahu sifat salbiyah, maka musannif selepas ni nak menyatakan, nak khabar pula sifat ma'ani tujuh butir tu. Sifat tu. Gitu. Baik. Habis itu. Dan ada pun sebab diulangkan oleh musannif lapan yajibu tu. Sebab apa musannif ulas semajibu semacam tu. Dia semajibu semacam ulas yajibu sebab apa tu? Apa hikmat dia? Apa rahsia dia? Musannif Sanusi ni dalam matan Ibrahim dia ulas semua lapan yajibu tu. Sebab apa tu? Tengok sini. Dan ada pun sebab diulangkan oleh musannif lapan yajibu itu, serta sudah terdahulu sebutnya yajibu tu pada katanya musannif pamimma yajibu hingga akhirnya tu. Mana sini? Pamimma yajibu ni pada muka surat 15 tu. Pada semula. Muka surat 15 baris lapis bawah jauh duduk tu. Cek balik cerita tabik tu. Muka surat 15 tanda. Muka surat 15 baris lapis daripada bawah tu. Muka surat 15 tu. Dalam muka surat 15 tu. Baris lapis di bawah katas. Dia kurangnya tu. Pamimma yajibu li maulana jalla wa azza. Isu nasibatan tu. Sebut dah yajibu tu. Lebih situ tu. Pamimma yajibu li maulana jalla wa azza. Isu nasibatan. Maka setengah daripada sifat yang wajib li maulana bagi Allah jalla wa azza. Isu nasibatan bersifat tu. Di situ tu. Baik. Hingga akhirnya itu sebab apa? Jadi mana dan ada pun sebab diulangkan oleh musannif lapan yajibu itu. Serta sudah terdahulu sebut yajibu tu pada kata musannif pamimma yajibu hingga akhirnya.
Sebab dia ular pula. Sedangkan sebut udah dulu tu. Sebab ularnya. Ilat pertamanya. Kerana sudah bercerai. Dan sifat yang dahulu itu. Dengan kata musannif. Sebab ceradah tu. Sebab ceradah kata ibu hak ni cerah jauh dah situ tu. Kau cerah ni selai dah lah. Jauh selai duk tu. Kerana sudah bercerai daripada sifat yang dahulu itu dengan katanya kata musannif fahazi situ sifatin hingga akhirnya. Tu dia. Tu. Ni. Mana lapan ni? Kerana sudah bercerai. Lapan yajibu dulu dengan yajibu ni sudah bercerai. Apa yang dahulu itu dengan katanya musannif fahazihi situ sifatin hingga akhirnya. Jadi hak kata fahazihi situ sifatin hingga akhir ni muka surat 23. Baris lapis daripada atas ke bawah tu. Cek balik 3 tu. Jauh duduk tu. Tu dia. 23 tu. Tu. Baris lapis atas ke bawah tu. Fahazihi situ sifatin al-ula nafsiyatun wayal wujudu tu. Jauh tu duduk tu. Muka surat 15, kalau 3. Lapan situ tu. Ya. Muka surat 15 dengan 23 tu. Lapan selai tu di sini. Jauh duduk. Maka sebab tu sana ni ulas mula jibu sebab selai jauh dah situ di atas mata tu. Tu so ilat dia. Tu itu ilat sebab musannif Syekh Sanusi ni dia ulas mula 8,000 sedangkan sebut dah dulu tu. Ilat pertamanya kerana sudah bercerai jauh dah yajibu ni dengan yajibu dulu tu. Itu ilat pertamanya. Baik. Dan lagi ni ilat keluar ni. Dan lagi ni ilat keluar sebab musannif ulas semula yajibu tu. Ilat pertama sebab pertama kerana sudah lama sejauh perceraian dua yajibu tu. Ilat yang kedua musannif dia ulas semula yajibu sini. Ilat keduanya dan lagi kerana ni. Tu ilat kedua panggil. Berarti dah ada dua ilat lah. Dua sebab lah. Dari dua sebab musannif dia ulas semula 8,000 sedangkan sebut dah dulu tu. Sebab pertama kerana sudah lama dah perceraian. Jauh dah perceraian dari dua yajibu tu. Tu ulas semula tu. Ilat yang sebab yang keduanya dan lagi kerana hendak mensorehkan ni buat dia ni. Hendak mensorehkan, hendak menerangkan. Hendak mensoreh, hendak menerangkan bagi menolak atas Mu'tazilah. Itu ilat tu. Jadi ilat yang keduanya musannif ulas jibu kerana nak soreh, nak sebut terang, nak tolak bagi yang Mu'tazilah yang menafi oleh mereka Mu'tazilah akan wajib sifat ma'ani bagi Ta'ala. Tu dia. Ilat keduanya. Ilat kedua musannif nak nyata terang. Nak menolak ke di atas Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani tu. Baik. Musannif nak sebut terang. Bagi menolak atas Mu'tazilah yang menafi oleh mereka itu akan wajib sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala tu. Berarti bagi Mu'tazilah ni yang nafi ma'ani. Orangnya dia kata Allah kuasa dengan zat dia. Mutawi dengan zat belakang situnya. Itu Mu'tazilah dia panggil. Ada kita di sini jemaah, Allah telah mengetahui zat, Allah telah menjadikan makhluk ni zat yang sifat kudrat iradat itu. Kait dua zat sifat dengan zat sifat tu. Ada Mu'tazilah, Allah telah menjadikan langit bumi ni dengan zat dia. Tahu dengan zat dia, semua zat belakang situ. Kenapa sifat ma'ani tu. Itu Mu'tazilah. Jadi musannif sebut sebenarnya jibu sini kerana besar kaedah dia tu ialah nak menerangkan, nak sebut terang, nak tolak, nak menafi, nak tolak bagi yang Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Gitu ya.
Maka kata musannif 7 sifat. Maka kata musannif 7 sifat, yakni daripada sisi Asy'ariyah. Jadi musannif sebut dalam mata baik kedua tu, semajibu lahu ta'ala, semua sifat itu, 7 sifat ni. Musannif Sanusi ni sebut 7 sifat makni sini, kan di Abu Hasan Asy'ari dia makni 7 sifat saja je. Nak keluar Maturidiyah, dia kata 8 sifat situ tu. Itu hikmat dia nya. Jadi hikmat Sanusi ni dia sebut 7 sifat kerana duduk di atas pegangi Asy'ariyah. Dia mengatakan 7 sifat makni dia. Dulu. Maka kata musannif 7 sifat, yakni daripada sisi Asy'ariyah. Dan ada pun di sisi 8 sifat. Gitu lah. Hikmat dia nya. Hikmat dia Sanusi ni dia sebut sifat manju sifat kerana ada khilaf sini ni. Khilaf ke mana? Jadi di sisi Abu Hasan Asy'ari dia kata sifat ma'ani tu sifat saja je. Ada pun Maturidiyah, Islam juga. Tapi cakap 8 situ tu. Mana beza waktu tu? Tempat khilaf tu. Mana tempat khilaf? Tempat khilaf, hak kata 7-8 situ tu. Sebut ni. Jadi, kita pergi sini, hikmat musannif Sanusi ni, dia sebut 7 sifat ma'ani kerana berdasarkan isi Abu Hasan Asy'ari kata sifat ma'ani 7 saja. Ada pun isi Maturidiyah, 8 sifat ma'ani. Kedua-dua ni sunnah berlaku situnya, tak masalah. Gitu ya. Sebab apa? Sebab apa Maturidi dia bila sifat nafsi ni 8 sifat. Sebabnya kerana tu. Kerana ni ilat dia kata ilat sebab Maturidi dia kata sifat mana 8 sifat tu. Sebab apa? Kerana bahasa mereka itu banyak tu. Kerana bahasa mereka itu Maturidiyah, menambah oleh mereka itu Maturidiyah atas bilangan yang lagi akan datang akan sifat takwin. Tidak. Berarti dia tambah selagi atas 7 sifat tadi sifat takwin. Kudrat lain, takwin lain. Kata dia. Kerana bahasa mereka itu Maturidi, menambah oleh mereka itu atas bilangan yang lagi akan datang akan sifat takwin. Baik. Jadi ilat bagi Maturidi dia sebut 8, dia tambah selagi sifat takwin situ tu. 8 lah. Baik. Maka ia takwin tu. Maka ia sifat takwin di sisi mereka itu Maturidiyah sifat yang qadim. Berarti takwin ni di sisi Abu Mansur Maturidi kata sifat yang qadim juga. Sifat yang qadim. Yang berdiri yang melazimi dengan zat ta'ala. Itu dia. Jadi di sisi Maturidi ni dia kata sifat takwin sifat yang qadim, yang berdiri, yang melazimi dengan zat ta'ala. Bila sifat takwin ni, sifat yang qadim, yang melazimi zat ta'ala, apa takluk dia, kerjaan dia? Sebab tamalun dia, makni dia kerjaan dia berlaku, kecuali hayat saja. Baik, apa kerjaan dia? Kerjaan bagi takwin ni, katanya Abu Mansur Maturidi, tu dia. Dengan dia tu. Dengan dia tu takluk panggil tu. Takluk sifat takwin tu. Dengan dia, dengan takwin. Dengan dia, dengan sifat takwin lah mengadakan dan mengadamkan. Dengan sifat takwin ni lah Allah Ta'ala mengadakan suatu depan makhluk
dan menadakkan suatu makhluk tu. Kita kudrat. Itu dia. Kita kudrat mengada tak? Kudrat menjadi dan mengada. Menjadi, mengada dan menada. Ada pun diisi pun masuk. Dia kata ia menjadi makhluk. Menjadi makhluk ia takwin. Apa? Kerja apa kudrat? Ada. Itu timbul soal dia tu. Baik. Pergi dulu. Ini jangan toleh ni. Ngaji. Ngaji lagu tu. Nak tengok lagu benda alih tu. Tikok kita ni. Tapi orang ni sifat ma'ani ni kata kejap dia kelih lah. Yang mawajib pada kharik zihin. Ini nak tengok masa tepat dia tak boleh lagu mana tu. Kalau tak kejap. Tu dia. Cuba tengah je lagu tu. Keedah ilmu kita katanya. Tu baik. Dan iaitu takwin. Dan iaitu takwin yang dikandaki di isi mereka itu Maturidiyah. Ni. Dan iaitu sifat takwin ini yang dikandaki di isi mereka itu Maturidiyah daripada segala sifat af'al. Sifat fi'il dia panggil. Jadi maknanya di isi Abu Maturidi sifat takwin dikatakan sifat fi'il. Itu dia. Kita ada dua sifat semuanya. Pertama sifat zat, yang kedua sifat fi'il tu. Jadi di isi Abu Maturidi dia bila sifat main lapan masuk takwin, kalau di isi dia takwin ni sifat fi'il dia panggil. Itu dia. Gapo sifat fi'il? Gapo sifat zat? Waktu tu. Sifat zat ni sifat yang wajib orang bersifat dengan dia dan wajib bersifat dengan lawan dia. Sifat zat dia panggil. Sifat zat dia ambil dulu. Sifat dia dua. Sifat zat sifat fi'il Sifat zat ialah sifat yang wajib orang bersifat dengan dia dan wajib bersifat dengan lawan dia. Sifat fi'il panggil. Sifat zat. Kalau sifat fi'il, sifat yang harus Allah bersifat dengan dia dan harus bersifat dengan lawan dia. Itu takrif kita. Sifat zat, sifat yang Allah Ta'ala wajib bersifat dengan dia dan wajib bersifat lawan dia. Kalau sifat fi'il, sifat yang harus Allah bersifat dengan dia dan harus bersifat lawan dia. Dia misal depan sebut tu. Takrif gitu dulu. Baik. Jadi, di sisi Abu Mansur Maturidi, dia kandaki kata sifat fi'il ni ialah dia kandaki sifat takwin yang mengadakan dan menadakan makhluk ni ialah sifat fi'il. Gitu ya. Baik. Sebab apa? Kerana ilak pada tu. Sebab apa di sisi Maturidi sifat takwin ni dia kandung sifat fi'il sebab apa? Tu dia. Kerana tu ilak pada kata di sisi Maturidi dia kandung sifat takwin ialah sifat fi'il. Sebabnya kerana bawah tu ilak dia. Kerana bawah ni ilak dia kata mandaki oleh Abu Maturidi dia kandung sifat takwin dengan sifat fi'il ni. Sebab apa? Sebabnya kerana bahawa mereka itu Maturidi berkata mereka itu Maturidi. Jikalau takluk sifat takwin itu, hak dia kata ni. Hak dia Abu Maturidi dia kata sifat takwin ni dia kandung sifat fi'il. Sebabnya jikalau kerana berkata mereka itu jikalau takluk sifat takwin itu dengan menjadikan. Kalau sifat takwin takluk menjadikan dinamakan khalqan. Tu dia. Kalau sifat takwin takluk pada menjadi nama khalqan, nama menjadi. Gitu. Dan jikalau takluk ia takwin dengan rezeki dinamakan rizqan. Tu dia. Kalau takluk takwin dia bagi rezeki nama rezeki, rizqan.
kalau menjadi mukhalkan. Dan jika ta'alluq ia takwin dengan menghidupkan. Kata ta'alluq menghidupkan, mati ni balik. Dinamakan dia ihya. Dia. Dan seperti demikianlah kau kiaskan. Kiaslah. Dia. Itu kandak bagi orang Maturidi tu. Baik. Habis tu. Itulah. Habis. Jadi maknanya di siapa Maturidi ni dia kandak sifat takwin, walaupun dia kata sifat takwin ni sifat yang qadim yang melazim liza, dengan sifat takwin lah menjadikan, menadakan, tapi dia kandak takwin ni dengan sifat-sifat fi'il. Sebab dia kata kalau sekiranya Allah Ta'ala kandak, kalau Ta'ala taluk sifat takwin pada menjadikan, nama khalqan. Kalau taluk sifat takwin pada merizki dan merizkan. Begitulah kias seterusnya. Begitu dia hendaknya. Itu di sini Abang Maturidi. Baik. Cuma bahasa bawah ni. Ini bahasa pula depan ni. Pergi situ dulu. Pergi di sini pandangi atau intikak Maturidi lagu tu. Sampai ke bahas depan lah. Pergi situ dulu. Baik. Dan atas kaul ini. Kaul mana? Kaul Maturidiyah ni lah. Dan atas kaul ini, atas kaul Abu Mansur Maturidi. Maka adalah segala sifat fi'il itu qadim. Berarti di atas diisi pandangi pendapat kaum Abu Mansur Maturidi ini, sifat fi'il qadim. Kebaru tak? Itu dia. Jadi di sisi Abu Mansur Maturidi, sifat fi'il ni, sifat fi'il ialah qadim. Itu dia. Kata dia. Baik. Dan yang rajihnya, yang mutamaknya, mazhab Asy'ariyah. Itu dia. Bahasa dua ni, walaupun Abu Mansur Maturidi walaupun hujah dia, tapi hak mutamaknya, yang rajihnya ialah yang kuatnya mazhab Asy'ariyah. Daripada ketiadaan bertambah demikian sifat ma'ani itu daripada 7. Jadi yang rajah, yang kuatnya, yang mutamaknya ialah diisi Abu Hasan Asy'ari, sifat ma'ani tak tambah, ni 7 saja ya. Bukan 8 ada. Baik. Itu pertama. Itu pertama pada mengatakan mazhab Asy'ariyah ni sifat ma'ani 7 saja, tak tambah, dengan sebab murad sifat fi'il itu jadi yang rajihnya mazhab Asy'ariyah daripada tidak bertambah sifat ma'ani daripada 7 tu. Dan sebab apa rajih juga mazhab Asy'ariyah ni, dia kata 7 saja sifat ma'ani tak tambah daripada keadaan murad. Itu dia. Daripada keadaan murad kehendaki daripada sifat fi'il itu segala ta'alluq qudrat akan sebagai ta'alluq tanjizi. Itu dia. Jadinya di sisi bahasa Asy'ari yang rajihnya ialah sifat ma'ani 7 tak tambah. Sebab apa? Sebab di sisi bahasa Asy'ari ni sifat fi'il ni, sifat fi'il ni dikatakan ta'alluq qudrat. Ta'alluq qudrat akan sebagai ta'alluq tanjizi. Itu dia. Ta'alluq qudrat tu. Ada pun bahasa di sisi Abu Mansur, dia pun sifat fi'il ni qadim. Ada pun di sisi bahasa Asy'ari, dia kata 7 dengan sebab sifat fi'il itu dipanggil ta'alluq tanjizi. Ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrat Allah Ta'ala.
Gitu ya. Apa benda ni bab kitab tu. Sekali lagi. Sekali lagi. Dan yang rajihnya mazhab Asy'ariyah. Sebab apa rajih kuat mazhab Asy'ariyah ni? Di antara dua mazhab ni pada masalah sifat ma'ani 78 ni, yang paling rajihnya mazhab Asy'ariyah daripada tidak bertambah demikian sifat ma'ani itu daripada 7. So. Dan kuat juga isi Asy'ariyah mengatakan ma'ani ni 7 daripada keadaan murak dikandaki daripada sifat af'al itu, segala ta'alluq kudrat akan sebagai ta'alluq tanjizi. Itu dia. Jadi siapa syarinya dia kata sifat fi'il ni ialah ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat Allah Ta'ala. Gitu ya. Baik. Dan demikian ta'alluq itu. Dan demikian ta'alluq itu tak baharu. Ta'alluq tu barulah. Ya. Ta'alluq tanjizi tu baru. Menjadi tu tunai berlaku dah benda tu dia. Barulah. Dan demikian ta'alluq itu baharu. Baru mana barulah bukan qadim tak. Itu dia. Dan atas kau Asy'ariyah ini, maka atas kau Asy'ariyah ini, maka sekiranya sifat af'al itu baru. Pemain baru. Sebab tu sifat ini di setiap bahasa syar'i dikata sifat yang harus bersifat dengan dia, dan harus bersifat dengan dia. Harus boleh Ta'ala nak jadi rezeki kita. Dan boleh tak rezeki kita situ tu. Itu sifat dia panggil. Baik. Bisa. Sikit lagi. Baik. Habis itu. Habis bahasa itu ni. Timbul sini pula ni. Dia nerap. Nerap kata Muhammad Maturidi tu. Dia kata dia kata lapis sifat. Dia lapis sifat mani ni maksud takwim menjadikan makhluk. Lepas tu orang rak. Orang tanya. Sifat kudat buat apa? Tu dia. Dia takwim menjadi sifat kudat buat apa? Ni soalan sini ni. Nerak sini ni. Baik. Maka jikalau dikata orang pada mazhab Maturidiyah. Orang kata lah. Orang kata pada mazhab Maturidi ni. Soal bagaimana? Apabila ada sifat takwin itu. Dengan dia dengan sifat takwin mengadakan dan mengadamkan. Orang tanya, orang kata bila sifat takwin ni. Dengan dia mengadakan dan menadakan. Maka adalah pekerjaan kudrat. Maka apalah pekerjaan kudrat paling cikok mereka itu Maturidiyah. Jadi kecil mudah kan. Bila dia mengkata sifat takwin mengada makhluk dan makhluk, lepas tu kudrat buat apa? Itu dia. Kudrat kerja untuk apa? Kudrat situ dah. Takwin menjadi sifat takwin menada disimung. Kudrat kerja apa? Itu soalan dia banyak. Dia bahas kecek gitu ya. Bukan tu nak jahat adat ulama dia nak kecek sama kita gitu dah. Baik. Baik. Itu soalan dia tu. Maka jikalau dikata orang pada mazhab Maturidiyah, apabila ada sifat takwin itu dengan dia mengadakan dan menadakan, maka apalah pekerjaan kudrat paling tekok mereka itu Maturidi. Dijawab. Dijawab atas bangkangnya tadi. Dijawab dia akan bangkangnya itu, akan rak tu dengan bahawa pekerjaannya kudrat itu. Ni mesti jawab ni. Maturidi jawab kepada Asy'ariyah. Itu dia. Baik. Dijawab akan dia dengan bahawa pekerjaannya kudrat ni
tahayyaun. Akan mungkin. Apa tahayyuk? Artinya menyediakan. Mana menyediakan mungkin bagi wujudnya. Maksud menyediakan sini bercadar. Cadar untuk menjadikan mungkin tu. Jadi di si Maturidi, kata kudrat ni, kudrat ni ialah buat bercadar. Buat persediaan kita ni. Menyediakan bagi ada mungkin tu. Yang menjadi takwin. Itu dia. Bercadar untuk jadi benda tu. Yang membuat tu takwin. Kudrat ni, cadar tu. Cadar bagi nak mengada benda, nak ada benda tu. Mengada benda tu, tu takwin. Itu dia. Gitu ya. Artinya tafsir kata tahayyuk tu. Jadi pekerja kudrat ni tahayyuk akan mungkin. Artinya menyediakan mungkin atau bercadang untuk menjadikan mungkin. Mana menyediakan mungkin bagi wujudnya, mana bercadar bagi wujud mungkin dan adamnya dan tak ada mungkin tu. Jadi kudrat ni kerja dia ni ialah menyediakan cadar untuk ada dan tak ada mungkin tu. Yang menjadi takwin. Gitu. Baik. Dengan makna ini tafsir kata kudrat ni tahayyuk menyediakan bagi ada mungkin, kita tak mungkin tu dengan makna. Dengan makna mana? Dengan makna menjadi ia kudrat akan mungkin itu menerima ia bagi demikian itu. Dengan makna menjadi ia akan mungkin itu. Dengan makna menjadi ia akan mungkin itu menerima bagi demikian. Ia kudrat tu. Dengan makna menjadi ia kudrat akan mungkin itu menerima. Menjadi kudrat ni menjadikan mungkin itu bagi terima. Mana kudrat menjadikan mungkin itu menerima bagi ada. Itu dia. Mana buat cadar lah kita ni. Cadar buat persediaan. Bersedia untuk ada mungkin itu. Yang menjadi kudrat situ tu. Takwin tu. Itu dia. Dengan makna menjadi ia kudrat akan mungkin itu. Menerima ia mungkin. Bagi demikian itu mewujud adam tu. Itu dia. Jadi mana kudrat ni kejadiannya ialah dia buat persediaan. Buat persediaan atau menjadikan mungkin ni cuma ada dan tak ada situ. Yang menjadi ada ialah itu apa ni takwin. Kudrat ni di siang Abu Mansur Maturidi ialah buat cadangan untuk menjadi mungkin dan mungkin situ. Habis itu. Dan dibahas pula. Tadi sekarang apa dah? Sebagi lagi dah. Alright. Bila gitu dibahas pula. Dan dibahas perjawab ini orang bakal. Ni. Walaupun alasan dia tu kita boleh terima tak? Kita boleh terima lah bahas hujah. Hujah Halid Abu Mansur Maturidi kata sifat kudrat ni kerja dia ialah buat persediaan bagi ada mungkin dan tak mungkin tu. Mana kita terima alasan dia. Tapi orang pakai balik. Alasan tu kita terima lah. Buat persediaan tapi orang pakai balik lah ke mana? Dibahas. Dibangkangkan. Dibangkang jawab ini. Mana orang pakai jawab ni. Jawab mana? Jawab kata sifat kudrat buat persediaan bagi ada dan tak ada mungkin tu. Maka dia bahas lah. Bagaimana bahasnya? Dengan bahawasanya mungkin itu, mana mungkin diri mungkin lah. Mungkin diri mungkin tu menerima ia mungkin bagi mereka itu wujud ada tu. Diri mungkin tu. Diri mungkin sendiri dah tu.
Semua wujud ada dah situ tu. Lu apa sediakan lagi ya tak? Sebagai diri mungkin itu, ya, diri mungkin itu sendiri menerima dah bagi wujud tak bagi wujud dia tak ada dia tu. Tak boleh cadar dah situ. Dia pakai gitu. Ha. Dan dibahas pada jawab dan dibahas dibangkang pada jawab ini dengan bahawa semungkin itu, dengan diri mungkin itu, diri mungkin itu sendiri itu menerima ia mungkin, ya, bagi demikian itu demikian wujud Adam pada zatnya zat mungkin itu. Bila zat mungkin itu diri dia terima ada tak ada dah, tak boleh cadar dah situ tak. Tak boleh kudrat sedia cadar untuk mengada, cadar untuk buat, untuk cadar untuk mengada menada tu. Pasal diri mungkin sendiri itu, diri mungkin sendiri itu, diri dia tidak menerima dah wujud yang tak ada tu. Diri dia tu menerima ada dan tak ada mungkin itu. Baik. Bila gitu, bila diri mungkin ni, diri mungkin tu sendiri menerima dah ada dan tak ada ni. Bila diri mungkin tu, diri dia dah tu menerima bagi ada dan tak ada. Bila gitu, maka tak berhajat lah. Maka tak berhajat, maka tidak berhajat kepada mesediakan oleh kudrat itu baginya. Maka tak perlulah kudrat buat cadar, dia menyediakan bagi nak ada. Nak ada mungkin tadi tu. Pasal diri dia sendiri dah menerima dah wujud yang tak ada katanya. Maka tak perlulah kudrat terjadi pula ya. Tu pakai situ ya. Baik. Itu cara ulama bahas tu lah. Itu cara dia bahas tu. Bukan jatuh mana sebab ada. Nak timbul sebab tu. Nak timbul kata sebab apa saya kata rojah. Tujuh sifat saja je. Tidak asyik kawan sebab aku masa tu lapar. Rojah tujuh. Ni bahasa dia situ tu. Gitu ya. Baik. Dan dijawabkan dia. Apa dia jawab ulak situ tu. Jawab ulak Ali Asy'ari jawab tadi tu. Tak perlu dah pada kudratnya dia. Pariak balik situ tu. Tengok ni. Dan jawabkan dia. Panjang tu. Habis dah. Bentar dah. Habis lah sikit dah. Sebagai dah. Dan dijawab akan dia dengan bahawa muraknya itu bahasa kudrat menjadi ia kudrat akan kemungkin menerima bagi mereka itu wujud dan adam akan sebagai menerima menyediakan. Dan jikalau adalah ia yang mungkin menerima bagi demikian itu, demikian wujud dan adam akan sebagai qabul zati, akan sebagai qabul timur diri zat sekalipun, kata amal. Jadi kata Maturidi gini. Dulu. Ni jawab balik ni. Jadi walaupun disia-sia kata tak perlu dah kepada kudrat menyedia. Dengan sebab diri mungkin itu, diri dia dah tu menerima ada tak ada. Maka Maturidi dia nak menegakkan juga ujuh dia tu. Dia nak menegakkan ujuh dia, dia jawab balik situ. Dia nak tegakkan ujuh dia situ tu. Dia kata bagaimana? Dan dijawab akan dia kata Asy'ari tadi dengan bahasa muraknya itu. Muraknya itu keadaannya itu bahasanya kudrat menjadi ia kudrat akan dia kemungkin menerima bagi mereka itu demikian wujud dan adam akan sebagai menerima menyediakan. Dan jikalau adalah ia mungkin itu menerima demikian wujud dan adam akan sebagai qabul zati sekalipun. Tak perhati olehmu. Maknanya perhati olehmu walaupun walaupun mungkin tu, diri mungkin ni
walaupun mukati, walaupun diri mungkin ni diri dia tu menerima ada dan tak ada, walaupun diri mungkin tu diri dia tu menerima dan tak ada, tetapi kudrat ni hanya menyediakan bagi ada tu ya. Gitu ni ayatnya. Dia tegak balik ke ujung dia situ lah. Pasal amal perhati dia mung. Perhati si maknanya walaupun kudrat, walaupun diri mungkin tu, kubur zati mana kubur diri zat tu. Jadi makna walaupun diri mungkin tu tak terima dah diri mungkin mungkin sendiri terima dia tak ada, walaupun lagu tu kudrat ni hanya sekadar menyediakan bagi ada tak ada mungkin tu saja ya. Gitu dia ayatnya. Habis. Habis. Dan kata Musa ni wahya kudratu wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana waffiqna li ta'atika wa tammim taqsirana wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana waffiqna li ta'atika wa tammim taqsirana wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.